Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan rancangan pengajaran harian Anatomi dan Fisiologi Manusia. Tajuk kami adalah Sistem Kardiovaskular dan subtajuk kami Pengenalan Sistem Kardiovaskular, Struktur dan Fungsi Bahagian-bahagian jantung dan juga Keluaran jantung. Ia disediakan oleh saya sendiri, Khairul Amirin Kamarudin, Masita Epin dan juga Nadia Natasha binti Azman. Tunjang pembelajaran yaitu Anatomi dan Fisiologi Manusia. Tajuk pembelajaran yaitu Sistem Kardiovaskular. Oke, fokus pembelajaran yaitu pertama 5.1 yaitu pengenalan sistem kardiovaskular. Subtajuk yaitu komponen-komponen sistem kardiovaskular dan fungsi sistem kardiovaskular. Oke, bagi 5.2 yaitu struktur dan fungsi-fungsi bagian jantung. Yang mana subtajuknya itu lapisan dinding jantung, ruang-ruang jantung, dan injap. Oke, bagi 5.3 pula yaitu keluaran jantung, yang mana subtajuknya yaitu keluaran jantung, kiraan kadar nadi, hasil daripada kadar denyutan yaitu KDJ sesaat, dan isi padu stroke. Pengetahuan awal pelajar yaitu pelajar telah diberikan nota ringkas berkaitan tentang sistem kardiovaskular yang telah disediakan oleh guru untuk memahaminya terlebih dahulu. Bagi objektif pembelajaran pula yaitu di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat yaitu bagi psikomotor, pelajar dapat mengenal pasti komponen-komponen utama sistem kardiovaskular. Kedua yaitu pelajar dapat menguraikan struktur dan fungsi bahagian-bahagian jantung. Yang ketiga yaitu pelajar dapat melakar mengenai komponen-komponen utama sistem kardiovaskular. Bagi kognitif, pelajar dapat menyatakan komponen-komponen utama sistem kardiovaskular. Yang kedua yaitu pelajar dapat membedakan antara ventrikel kanan dan kiri. Dan yang ketiga itu pelajar dapat merumuskan fungsi-fungsi utama jantung. Bagi efektif pula, pelajar dapat menamakan struktur-struktur bahagian jantung. Yang kedua, pelajar dapat membentangkan fungsi-fungsi sistem kardiovaskular. Yang ketiga, pelajar dapat menyelesaikan tugasan yang berkaitan dengan mengira nadi. Oke, bagi persediaan guru, buku teks, buku rujukan, replika struktur jantung, LCD, proyektor, kad manila, pen marker, aplikasi Bubble, AS, nota ringkas, Padlet, gambar sistem kardiovaskular, stiker note, dan QR code. Bagi persediaan pelajar, buku teks, buku rujukan, dan buku catatan. Bagi fasa pengenalan, set induksi, aktiviti video pengenalan sistem kardiovaskular, maklumat pengajaran dan pembelajaran. Video ini menerangkan bagaimana jantung berfungsi dalam membekalkan dan mengkumpulkan karbon dioksida dari darah. Organisasi guru menyediakan LCD dan klip tayangan video. Video yang ditunjukkan perlulah ditapis dahulu sebelum ditayangkan kepada murid. Guru meminta pelajar untuk menjawab soalan secara spontan. Organisasi murid hanya berada di tempat masing-masing. Murid hanya perlu duduk dan lihat di tempat mereka. Murid akan memberikan perhatian kepada video yang ditayangkan sambil mencatat nota ringkas berkaitan video pengenalan sistem kardiovaskular, alat bantu mengajar atau bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar, LCD, pen marker, video dari YouTube, screen layer putih buku rujukan. Bagi fasa perkembangan, aktiviti yang pertama, peta acting, maklumat pengajaran dan pembelajaran 5.1, pengenalan sistem kardiovaskular, 5.1 komponen-komponen utama sistem kardiovaskular iaitu jantung, darah dan salur darah. Organisasi guru menunjukkan contoh peta acting yang dilakukan di aplikasi Bubble Earth. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai 5 ahli termasuk ketua. Guru akan menayangkan hasil kerja setiap kumpulan menggunakan LCD. Guru meminta ketua untuk mewakili kumpulan untuk menerangkan tajuk yang diberikan di hadapan kelas. Organisasi murid berada dalam kumpulan yang dibentuk. Murid menggunakannya untuk membuat sesuatu persembahan hasil kerja dalam bentuk grafik dan aplikasi Bubble Earth. Ketua akan menghantar peta acting yang telah siap ke dalam Padlet.
Soalan pertama, namakan komponen-komponen utama sistem kardiovaskular. Kedua, terangkan fungsi sistem kardiovaskular. Tiga, apakah 4 ruangan jantung? Penilaian menunjukkan kreativiti melalui peta IT, mempamerkan hasil kerja kumpulan. Alat bantu mengajar atau bahan bantu belajar, aplikasi Bubble Earth, Padlet, QR code, laptop, projector. Okey, bagi aktiviti kedua pula iaitu showdown, yang mana aktiviti ini mengambil masa 30 minit. Fokus pembelajaran iaitu struktur dan fungsi bahagian-bahagian jantung, fungsi sistem kardiovaskular. 5.2 iaitu struktur dan fungsi bahagian-bahagian jantung. 5.2.1 iaitu lapisan dinding jantung. Bagi organisasi guru, guru akan menunjukkan struktur dan fungsi-fungsi bahagian jantung melalui video. Guru mengarahkan murid untuk mengimbas QR code untuk melihat video. Guru akan menanyakan soalan kepada setiap kumpulan, yang mana soalannya: senaraikan struktur bahagian-bahagian jantung. Apakah 3 lapisan dinding jantung? Dan keempat yaitu bezakan antara atrium kanan dan atrium kiri. Bagi organisasi murid, setiap ahli kumpulan menulis satu jawaban atau penyelesaian kepada masalah. Pada masa yang ditetapkan, semua murid menunjukkan jawaban secara serentak dan setiap ahli membetulkan dan mengukuhkan jawaban rakan. Okey, bagi penilaian yaitu membina keyakinan pelajar, menggalakkan pelajar untuk bertanya dan berfikir, meningkatkan aras pemikiran dan penyelesaian masalah. Alat bantu mengajar yaitu replika struktur jantung dan gambar dan video. Bagi aktiviti yang ketiga adalah gallery walk, dan masa yang diambil adalah 30 minit sahaja. Untuk maklumat pengajaran dan pembelajaran adalah 5.2.2 ruang-ruang jantung, 5.2.3 iaitu injap. Bagi organisasi guru ialah guru akan membahagikan murid kepada 5 kumpulan. Satu kumpulan akan diwakili oleh 6 orang termasuk ketua. Guru akan memanggil ketua untuk mencabut tajuk yang berada dalam sampul. Terdapat 5 sampul mempunyai tajuk berkaitan dengan ruang-ruang jantung dan juga injap. Guru akan menanyakan soalan kepada murid dan memberikan jawapan agar pelajar lebih faham. Dan soalan yang akan ditanyakan oleh guru ialah: yang pertama, namakan 4 ruangan jantung. Yang kedua, namakan 2 atrium dan fungsinya. Ventrikel manakah yang terlibat dalam mengempam darah ke seluruh bahagian tubuh badan. Dan yang terakhir ialah senaraikan injap yang berada di jantung. Bagi organisasi murid pula, murid akan dibahagikan kepada kumpulan yang diwakili oleh 5 orang ahli. Murid akan mengampal hasil kerja di dinding untuk dilihat oleh ahli kumpulan lain. Setiap kumpulan akan ditugaskan sebagai peneroka dan bergerak setiap session kumpulan lain untuk mendapatkan maklumat, manakala pembentang akan membentang hasil kerja mereka meneroka dari kumpulan lain. Bagi penilaian dalam aktiviti ini ialah menguji tahap pengetahuan pelajar, menggalakkan pelajar untuk berinteraksi. Dan alat bantu mengajar atau bahan bantu mengajar adalah buku teks, kad manila, pen marker dan juga sticker note. Bagi aktiviti yang keempat ialah sticker note, dan masa yang diambil adalah 25 minit saja. Untuk maklumat pengajaran dan pembelajaran ialah 5.3.1 iaitu keluaran jantung, 5.3.2 iaitu kiraan kadar nadi jantung, 3.3 iaitu hasil daripada kadar denyut jantung KDJ sesaat dan isi padu strok. Organisasi guru ialah guru akan membahagikan murid dalam kumpulan. Setiap kumpulan akan diwakili oleh 5 orang murid termasuk ketua. Guru akan membincangkan jawapan atau kaedah untuk menyelesaikan masalah bersama murid. Guru akan menyimpan hasil kerja ke dalam Padlet agar murid dapat membuat rujukan. Bagi organisasi murid ialah murid akan menyatakan soalan di dalam stiker note yang disediakan. Murid juga akan menampas stiker note itu di dinding hadapan. Mereka akan berbincang menyelesaikan masalah itu dengan mengongsikan jawapan itu kepada kelas. Bagi penilaian aktiviti ini ialah menilai tahap pengetahuan pelajar, membentuk keyakinan pelajar dan murid. Bagi alat bantu mengajar atau bahan bantu mengajar ialah stiker note, pen, nota ringkas dan juga Padlet. Bagi aktiviti penilaian, untuk aktiviti yang pertama iaitu quizzes. Murid diminta untuk muat turun aplikasi quizzes. Setelah peserta mencukupi, quizzes tersebut akan dimulakan. Murid diminta untuk menjawab soalan-soalan. Murid yang mendapat markah tertinggi akan diumumkan setelah quizzes itu selesai. Bagi aktiviti kedua ialah soal jawab antara guru dan juga pelajar. Aras pengetahuan, dan soalannya ialah nyatakan bahagian yang bertanda X, dan yang kedua nyatakan 4 bahagian utama dalam struktur jantung. Bagi aras memahami, jelaskan komponen utama sistem kardiovaskular. Apakah sistem kardiovaskular? Bagi aras mengaplikasi,
Komponen terdiri daripada salur darah, kapilari darah, darah dan juga jantung. Nyatakan komponen saluran darah dan juga darah. Dan daripada jawapan anda di atas, apakah fungsi komponen tersebut? Bagi Aras menganalisis, apakah perbezaan antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri? Dan juga, apakah kesan apabila katup pamulani tidak berfungsi dengan baik? Nyatakan. Bagi Aras penilaian pula, apakah akan berlaku jika jantung tidak berfungsi dengan baik dan apakah faktor yang menyebabkan berlakunya perkara tersebut? Jelaskan. Bagi penutup, yaitu berkaitan dengan kognitif, yang pertama yaitu membuat rumusan, mengulangi isi-isi penting, menjalankan aktiviti penilaian, keempat, mencadangkan aktiviti susulan, dan yang kelima yaitu menjalankan aktiviti pengukuhan. Bagi berkaitan sosial, yang pertama yaitu menimbulkan perasaan pencapaian pelajar, memberi teguhan positif. Yang ketiga yaitu mewujudkan perasaan ingin tahu. Yang keempat, memotivasikan perasaan ingin belajar. Yang kelima yaitu mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang. Yang kelima, refleksi. Tahap pencapaian murid, 5 orang pelajar masih belum mencapai objektif pembelajaran, manakala 25 orang pelajar telah mencapai pembelajaran. Perkara yang masih belum dicapai oleh murid, mengingat bahagian-bahagian jantung masih lemah dalam membezakan injak-injak jantung. Aktiviti peneguhan, menyediakan soalan yang murid boleh memahaminya, menyediakan bahan bantu mengajar yang konkret, menggunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk mengawal pelajar. Memberikan lebih masa untuk membolehkan murid memberi respon kepada soalan. Aktiviti susulan iaitu aktiviti bimbingan. Guru perlu kreatif dalam memilih aktiviti bimbingan supaya kanak-kanak tidak menghadapi kesukaran dan menguasai kemahiran. Aktiviti pengukuhan, apabila murid-murid mula menguasai kemahiran dan pengetahuan baru yang dipelajari supaya mudah diingati dan difahami. Aktiviti penggayaan. Aktiviti penggayaan adalah aktiviti yang dapat membawa murid-murid ke tahap kebolehan yang lebih tinggi menggunakan kemahiran dan pengetahuan yang telah mereka kuasai. Dan yang terakhir adalah lampir. Sekian itu sahaja daripada kami. Moga ilmu yang kami berikan ini memberi manfaat. Terima kasih juga kepada Dr. Raibah yang banyak membimbing kami. Kami terbang selasih si burung sedidi. Terbang berdunyun di waktu pagi. Terima kasih daun keladi. Ada masa berjumpa lagi.